Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shrah bil Qur'an al-'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa wasi' bi rizqana wa nawwir bi qulubina quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Wahid ya Ahad ya Jawad infa'na minka bi nabati khairin fi kulli lahzatin abada 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita setelah Fatihah kita sambung bacaan awal surah An-Naml. Awal surah An-Naml muka surat 377. Muka surat 377. Daripada ayat 1 surah An-Naml. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'an. Wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا
qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di awal surah An-Naml. An-Naml maknanya semut, maknanya semut. Sebab dalam surah ini dikisahkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar perbualan daripada semut, di mana Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, rasul dan juga raja, diberi kuasa kepadanya yang luar biasa, iaitu dia boleh memerintah segala makhluk Allah yang ada di muka bumi, yang ada di langit dan seterusnya, walaupun binatang-binatang kecil. Jadi perbualan dialog semut yang tak manusia tak mampu untuk mendengar, tapi Nabi Sulaiman boleh mendengar dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada dia. Maka cerita kisah semut tersebut menyebabkan Nabi Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu hebat diberikan kepada dia. Tu sebab itulah dinamakan dengan An-Namli, semut. Tasin, Allah mulakan dengan perkataan tasin yang mana semua huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surah, beberapa surah, maka huruf ini ada tiga tafsirannya. Yang pertama, para ahli tafsir menyerah sebulatnya kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lam bi muradih. Allah saja yang maha mengetahui tentang apa maksud sebenar huruf-huruf tersebut. Itu yang pertama. Sekelompok daripada ahli tafsir tak mau tafsir, dia tak mampu nak tafsirkan apa makna alif lam mim, yasin, tasin dan sebagainya. Kumpulan yang kedua menganggap bahawa tasin, alif lam mim dan sebagainya, semua huruf ni adalah merupakan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Kenapa? Kerana setiap selepas huruf alif lam mim dzalikal kitab disebut inilah Al-Quran, kitab, cerita Quran. Di sini tasin tilka ayatul Quran, itulah ayat Al-Quran dan kitab Allah yang jelas. Kan? Dan kelompok yang ketiga mengatakan bahawa tasin, alif lam mim, yasin dan seumpamanya adalah simbol-simbol nama Allah dan daripada nama-nama Allah, asma'ullahil husna. Contoh sin mungkin salam, ta tahir dan seumpamanya lah. Ala kulli hal, itulah tafsiran para ulama. Dan kita tak boleh menganggap mana betul yang nombor satu tadi ke, yang kedua ke, yang ketiga betul. Kita anggap ketiga-tiganya tepat. Sebab yang menghuraikannya bukanlah orang yang tidak alim, tapi orang yang telah mempunyai ilmu yang kuat, dasar sumber Islam yang begitu kukuh dalam akal fikiran mereka, iaitu Quran dan hadis dan seluruhnya. Jadi mereka, apa saja keluar daripada mereka itu maknanya sesuatu yang benar, yang boleh kita terima pakai. Kita nak kata sebagai nama-nama Allah pun boleh. Sebab itu dalam zikir-zikir, sebahagian zikir yang dikumpulkan oleh para ulama, contohnya zikir Imam Nawawi, zikir Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, Hizbul Bahri namanya, ada disebut tasin, hamim, ain, sin, qaf, disebut dengan perkataan-perkataan tersebut, dan itu seolah-olah adalah nama-nama Allah, simbol kepada nama Allah. Hudan wa busyra lil mu'minin. Quran itu kitab yang jelas. Jelas maknanya bukan mudah faham. Bukan makna mudah faham, semua orang boleh faham, tak kesemua orang baca Quran memahami Al-Quran walaupun dia bahasa Al-Quran, dia bahasa Arab. Orang Arab pun tuan bukan faham sangat baca Quran. Ada ayat-ayat yang dia mudah faham, ada ayat-ayat yang tak mampu dia faham, kecuali dengan belajar asas-asas ilmu bahasa Arab,
kena ada ilmu badi', ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu yang lain melengkapkan melengkapkan kekuatan dia, kemampuan dia untuk memahami akan dengan ayat Al-Quran. Jadi jelas di sini maksudnya menjelaskan hukum hakam. Allah datangkan Quran bukan nak buat cerita dongeng, tuan. Walaupun bukan keseluruhan Al-Quran tu hukum hakam. Al-Quran ni ayat hukum hakam hanya 1000 ayat. Lain ayat cerita 1000 ayat, ayat khabar tentang peristiwa dulu, peristiwa yang akan berlaku hari kiamat dan sebagainya 1000 ayat. Dan ada ayat-ayat yang lain. Jadi berkaitan hukum hakam ni beberapa 1000 ayat sahaja, sebagian ulama mengatakan demikian. Habis itu walaupun ayat itu bentuk cerita, tetapi kadang-kadang dia juga melahirkan hukum. Bentuk cerita tapi melahirkan hukum hakam juga, menjadi bukti dan dalil dan sebagainya. Yang dimaksudkan ayat hukum 1000 tadi maksud jelas-jelas Allah Ta'ala sebut haram, halal, makruh contohnya, harus dan sebagainya, yang disebut dengan jelas. Adapun ayat lain Allah datangkan dalam bentuk cerita-cerita dan di akhirnya keluarkan hukum juga, kan? Cerita-cerita yang mendatangkan hukum hakam, seperti cerita kezaliman Fir'aun, Nabi Musa dan sebab ke atas Nabi Musa, dan Nabi Musa menyampaikan ayat itu juga melahirkan hukum hakam yang menjadi panduan kepada orang Islam. Hudan dialah sebagai petunjuk, wa busyra, dan berita yang baik bagi orang yang beriman. Jadi peranan Al-Quran ni macam tu. Dia boleh menjadi berita yang baik untuk orang beriman, tapi berita yang amaran, menakutkan untuk orang kafir. Untuk orang beriman, Masya Allah, diceritakan syurga begini, ganjarannya demikian dan sebagainya. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha, kata Allah Taala dalam surah Al-A'raf, tak salah saya, Allah sebut siapa yang buat satu kebaikan, Allah akan gandakan 10 kali ganda pahalanya. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang buat kejahatan tak dibalas kecuali satu saja kejahatan. Buat satu jahat, satu dosa dicatat. Itu adalah rahmat Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan satu kebaikan, itu pun malaikat ni, kita ada malaikat Raqib dan Atid, kan? Malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Antara Raqib mencatat amal yang baik, Atid mencatat amal yang jahat, dosa. Kata ulama, antara dua tu siapa lebih hebat, lebih kedudukannya tinggi, lebih bos, kan? Macam kita lebih pangkat tu lebih tinggi pada yang lain. Maka kata ulama, yang lebih tingginya adalah Raqib, yang menulis kebaikan, sehingga dia ada kuasa untuk stopkan Atid daripada tulisan jahat. Rai jangan tulis lagi. Contohnya, kalau kebaikan orang tu buat, terus Raqib akan tulis pahala, catat terus immediately, serentak tu juga. Tapi kalau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tu, maka Atid ni akan tunggu dulu. Raqib kata jangan tulis lagi, stop dulu, tunggu kejap, tunggulah beberapa saat, bagi peluang sikit. Punya rahmat Allah Ta'ala, penyayang Allah kat kita, tuan-tuan. Tak catat lagi, tangguh kokoklah antara jarak yang diberi tempoh tu, dia taubat, istighfar, astagfirullahalazim, aku silap contohnya, maka tak payah catat langsung. Jadi tak ada lah, tak payah padam lah, kan? Tak catat. Tapi kalau tak istighfar dalam tempoh sekian, maka barulah dicatat satu dosa. Ini keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat hebat, tuan-tuan. Kita rasa gembira dan bangga kerana alhamdulillah Allah lahirkan kita dalam kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kelompok umat Nabi Muhammad ni banyak keistimewaannya, dan keistimewaan yang kita dapat, tuan-tuan, bukan kerana kita, tapi kerana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah sangat layak dicop sebagai orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang bakhil, tak nak balas jasa baik kepada Rasulullah, walaupun dengan salawat. Bila dengar nama dia, dengar nama Muhammad, dia apa pun tak jaga, macam dengar nama orang lain. Tak boleh. Kita kena salawat sebab jasa dia cukup besar untuk umat ni, ya. Umat lain tak dapat keistimewaan seperti umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bila diberi pahala
keistimewaan orang yang jihad fi sabilillah. Allah turunkan ayat, diberi ganjaran 700 kali ganda. Satu amalan, satu sedekah, satu kebaikan diganda 700 kali ganda dalam surah Baqarah. Maka Nabi Muhammad angkat tangan, ya Allah, untuk umat aku takat 700 tak cukup ya Allah, minta tambah lagi. Minta tambah lagi ya Allah, umatku umurnya pendek-pendek, tak macam umat dulu umurnya panjang peluang buat amal banyak, kan? Jadi mintalah dilebihkan ganjarannya ya Allah. Allah turun pula ayat, siapa yang beri hutang pada Allah, Allah akan bayar hutang yang berganda-ganda-ganda. Tak disebut 700, 800, 1000, tak sebut. Allah tak sebut dengan angka dah. Sebut gandaan yang cukup banyak, tidak ada had. Gandaan yang tidak ada had. Allah mampu ganda sampai 1 juta, sampai bawahnya. Memang angkat tangan lagi, ya Allah, tak cukup lagi untuk umat aku, minta tambah lagi ya Allah. Maka itu Allah turun ayat yang ketiga, cukuplah Muhammad, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Cukuplah kesabaran mereka dalam jihad fi sabilillah. Mereka sanggup menempuh jihad fi sabilillah, terus aku masukkan syurga mereka tanpa hisab. Terus tak payah nak hitung-hitung, tak payah nak timbang-timbang berapa juta punya amalan, terus masuk syurga terus. Jadi kerana apa tuan-tuan? Nabi Muhammad, kerana Nabi kita lah yang meminta-minta tambah-tambah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dalam sebuah hadis Rasulullah buat perumpamaan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu, kata Rasulullah, seolah ditawarkan satu tugas, satu kerja, dan kerjanya daripada subuh sampai ke zuhur. Subuh sampai zuhur. Kerjanya panjang tu, lebih kurang 6 jam kita katakan. Dalam 6 jam tu upahnya satu qirat. Satu qirat. Itulah umat Nabi Musa AS. Zamannya panjang, tapi ganjarannya sekian banyak. Sebetulnya di offer lagi, diberi tawaran kepada satu kelompok umat daripada zuhur sampai asar, seolah masa demikian, separuh daripada tadi, lebih kurang 3 jam lah, kan? Dan upahnya juga satu qirat, sama upah tapi masa lebih pendek. Maka dia Nabi Muhammad bila tanya siapa orang itu adalah umat Nabi Isa AS. Masa dia pendek tapi ganjaran yang sama dengan sebelum. Seterusnya diberi lagi tawaran kepada umat golongan yang ketiga, bekerja daripada asar sampai maghrib, lagi pendek daripada yang kedua, daripada yang pertama tadi. Maka tanya siapa itu ya Rasulullah? Itulah umat aku, kata Rasulullah. Upah mereka 2 qirat. Masa lagi pendek tapi upah 2 kali ganda. Sebab itulah tuan-tuan para hadirin sekalian, banyak dalam amalan kita ni, banyak amalan yang simple tapi ganjaran yang besar. Simple amalan, singkat, ringkas. Bayangkan Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada petang asar hari Jumaat, asar hari Jumaat, lepas asar hari Jumaat, itu 80 kali salawat, ganjarannya seolah dia beribadah selama 80 tahun. Kita umur belum tentu 80 tahun. Jadi itu keistimewaan yang Allah bagi. Amalan pendek tapi ganjarannya besar. Ya ke Ustaz? Macam tu ke? Ada lagi yang lebih pendek, lebih simple tapi ganjaran besar. Contoh ayat kursi. Nabi sebut siapa yang mengamalkan ayat kursi setiap kali selepas solat fardu 5 waktu, tidak ada halangan dia untuk masuk ke dalam syurga. Tak ada halangan apa-apa, dia anytime boleh masuk, kecuali dia belum mati. Masih hidup lagi tak masuk syurga. Dan betul ke Ustaz? Betul tak betul? Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib yakin dengan ganjaran tersebut. Kalau macam tu kita enjoy dululah, buat jahat dulu, maksiat dulu dan sebagainya, kita amal yang kursi tak mungkin. Jadi biasanya Allah akan taufikkan orang yang jadi amalan 5 kali ayat kursi tadi ni, Allah akan beri dorongan pada dia ke arah baik je. Dia tak minat ke arah jahat. Walaupun dia mampu buat tapi dia rasa tak minat, Allah dorong dia tu. Pasal ikatan 5 ayat kursi tadi. Umpama itulah kata para ulama. Jadi begitulah ganjaran yang sedikit, amalan yang sedikit, ganjaran yang besar. Sebenarnya ayat Allah Ta'ala sebut alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
iaitu siapa dia orang mukmin. Allah tafsirkan orang mukmin itu siapa. Al-Quran tadi sebagai peranannya hidayah dan berita gembira kepada orang mukmin. Siapa orang mukmin? Iaitu orang yang sentiasa mendirikan solat. Solat 5 waktu, tuan-tuan, jangan kita abaikan. Bukan jangan tinggal, tidak abaikan maksudnya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah Taala sebut dalam surah Wailul likul apa ni? Ara'aita alladhi yukadzib bid-din? Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Wail bagi orang sembahyang yang leka sembahyangnya. Leka pada sembahyang. Leka daripada sembahyang. Kata Abdullah bin Abbas, leka daripada sembahyang, bukan leka dalam sembahyang. Kalau leka dalam sembahyang maksudnya kita selalu lah sembahyang kan tuan. Yang maghrib sampai dah 3 dah, baru 2 aku bangun satu lagi. Kan? Lupa rakaat. Itu leka dalam sembahyang. Itu tak dicela. Kan? Buat macam mana kita tak boleh nak mampu nak konsentrate sepanjang sembahyang kita, insya-Allah diterima oleh Allah. Tapi leka daripada sembahyang, daripada maknanya apa? Orang yang melambat-lambatkan solatnya, kadang-kadang buat dalam waktunya, kadang-kadang terlajak waktu, kadang-kadang buat dalam waktu tapi hujung sangat dah. Dan lah 2 rakaat asar, dalam waktu asar 2 rakaat lagi dah azan maghrib. Contohnya sering melambat-lambatkan sembahyang. Sembahyang pula tak nak buat benda-benda sunat, buat lebih kurang je. Ini orang yang meleka daripada sembahyang, bukan leka dalam sembahyang. Yang ni dicela, kata Abdullah bin Abbas. Yang ni Allah Ta'ala cela kerana dia melekakan daripada sembahyang. Yang leka dalam sembahyang itu Allah sebut qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam sembahyang. Allah tak sebut dengan ancaman. Allah kata siapa yang khusyuk dia berjaya. Allah tak sebut tak khusyuk neraka, tak. Siapa khusyuk dia berjaya. Jadi Allah tak sebut yang tak khusyuk. Maksudnya tak khusyuk tu ramai, biasa. Bukan kata nak kata biasa kita boleh buat. Maksudnya banyak, dah jadi kebanyakan dah orang yang tak khusyuk ni. Jadi Allah tak datangkan ancaman neraka, ancaman azab dan sebagainya. Tapi yang melambatkan sembahyang tadi Allah datangkan dengan ancaman. Siapa yang leka daripada sembahyang, ancaman wail bagi dia. Neraka wail. Wail kata Sayyidina Aisyah ada 2 makna. Satu, wail itu adalah satu wadi, satu tempat khusus yang sangat dahsyat siksaannya dalam api neraka Jahannam. Neraka Jahannam tu luas, ada sudut-sudutnya. Satu sudut wail, satu sudut saqar, sudut yang lain-lain sebagainya. Wail itu yang paling dahsyat sekali siksaannya. Sayyidina Aisyah mengatakan demikian. Ada yang mengatakan wail itu makna celaka, macam kita kata celaka lah, binasa lah dia. Jadi tuan-tuan para hadirin sekalian, jadi orang yang sentiasa sembahyang, sentiasa, dalam perkataan sentiasa, istiqamah dengan sembahyang. Yang pertama dengan awal waktunya, yang keduanya dengan jamaahnya, dan juga jaga adab-adab sembahyang, sunnah-sunnah. Daripada orang nak sempurnakan sembahyang, tuan-tuan, dia kena sempurna daripada sebelum sembahyang. Apa dia? Wudunya, pakaiannya dan sebagainya. Sempurna sebelum tu insya-Allah membawa kepada kesempurnaan sembahyang. Yang tu pun dah culah-culah, wuduk lebih kurang selesai kan, kaki pula main letak kat pipe dia, tak gosok-gosok dengan tangan, maka bawa sembahyang nanti lebih kurang juga. Dia tak akan mendatangkan banyak ganjarannya ataupun tidak khusyuk dalam sembahyang. Jadi kata ulama, bermula khusyuk sembahyang itu kena mula daripada sebelumnya lagi, iaitu daripada wudu. Lepas itu kalau ada masa buat sunat wudu 2 rakaat. Kalau lepas pada tu sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat ataupun 4 rakaat pada sesuai waktunya yang 4 rakaat. Sunat qabliyah ba'diyah yang 4 rakaat ni bila tuan-tuan? Zuhur 4 di awal, 4 selepas. Ini yang paling sempurna. 4 awal sebelum sembahyang fardu zuhur, 4 selepas sembahyang fardu zuhur kan? Jadi siapa yang mengamalkan 4 rakaat sebelum fardu zuhur, masuk sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, maka Allah beri ganjaran pahala macam solat tahajud di tengah malam 4 rakaat kan? Dan dalam riwayat lain menyebut bahawa sembahyang 4 rakaat zuhur itu, ketika itu Allah buka pintu langit, Allah terima semua amalan pada tengah harinya. Siapa yang buat 4 rakaat seolah pembukaan pintu langit untuk terima amalan kita. Walaupun sembahyang kita tu tak apa khusyuk dan sebagainya, pasti Allah terima. Jadi ala kulli hal tuan-tuan, dan asal juga 4 rakaat sebelum yang paling sempurna.
Kalau sekurang-kurang pun buat dua pun alhamdulillah. Tapi paling lengkap 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah sebut rahimallahu Quran, Allah merahmati seseorang yang solat qabliyah asar 4 rakaat. Allah rahmati. Doa Nabi doa rahmat bagi kita tuan. Siapa yang buat dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain dua dan sebagainya. Itu doa sembahyang. Jadi istiqamah dengan sembahyang sunat, istiqamah dengan sembahyang yang lengkap dan sebagainya. Wa yu'tuz zakat wa yu'tuna zakat, dan sentiasa mengeluarkan zakat. Sentiasa mengeluarkan zakat. Zakat wajib ataupun zakat yang sunat. Apa zakat yang sunat? Itu sedekah biasalah. Sedekah sunat lah, sedekah wakaf bentuk nafkah ke arah kebaikan. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka sangat yakin kepada hari akhirat. Orang beriman yakin penuh. Seolah-olah nak gambarkan bahawa yakin penuh ni, kalau dia buat sepatutnya orang dapat habuan dunia contohnya. Orang dapat habuan dunia setelah dia buat satu kerja. Seolah-olah orang yang penuh yakin dengan hari akhirat ni, tahap keyakinan yang sempurnanya, walaupun dia tak dapat habuan itu, tetap dia buat yang lengkap juga. Kerja dia lengkap walaupun tak dapat habuan. Ini yang payah tuan. Kita nak dapat tingkatan yakin yang paling tinggi sekali bukan senang. Rasulullah sebut, para nabi semua sebut, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala Allah. Aku tak pernah minta upah daripada kamu dalam dakwah aku, tapi aku hanya mengharap upah daripada Allah. Ini tahap keyakinan dengan hari akhirat yang paling tinggi, maksimum di kalangan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni, keyakinan kita ada 3 tahap. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin ni kita belajar, kita rasa yakin. Kita belajar tentang hari akhirat dan tidak dapat pahala, yakin. Tapi kadang-kadang perbuatan kita bercakap juga, kan? Kita menuntut juga dengan kehabuan dunia kadang-kadang. Tak puas sikit-sikit tu. Jadi ada juga ilmu yaqin. Yang kedua tu apa ni? Ilmu yaqin. Ainul yaqin, tahap dia lebih tinggi. Di keyakinan dia tu seolah macam dia lihat depan matanya. Dan apa ni? Haqqul yaqin, hakikat yang sebenarnya keyakinan itu di kalangan para nabi, para rasul sahaja. Jadi para hadirin sekalian, wa hum bil akhirati yuqinun. Innal ladzina yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fa hum ya'mahun. Sesungguhnya orang yang tidak beriman pada hari akhirat, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fa hum ya'mahun. Kami jadikan perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada mereka. Oleh itu tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan. Orang jahat ni tuan-tuan, dia banyak perasan. Orang ahli maksiat dia perasan kata dia baik. Dia tak nampak jahat itu. Walaupun jahat dia banyak, dia nampak tak nampak. Dia nampak jasa yang baik dia buat tu, dia ungkit benda tu. Dia besarkan jasa baik walaupun jasa baik dia kecil. Ingat sikit, aku 30 tahun dulu tolong kau, 30 tahun cerita lama. Duk ingat lagi benda tu. Tapi kejahatan dia yang baru buat tadi dia tumpah dah. Maksiat dia yang baru buat tadi dia tumpah dah. Ini orang jahat. Duk ingat jasa baik, engkau tak terima kasih ke aku. Aku ni dulu berjasa banyak sekian. Dulu bila? 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Duk ungkit cakap benda tu je lah. 10 tahun akan datang pun dia cerita hal tu juga. Jadi kebaikan dia yang sikit tu dia besar-besarkan, dia cerita-ceritakan, dia sebar-sebarkan. Ini seolah orang tu tak beriman pada hari akhirat, kata Allah Ta'ala. Zayyana lahu a'malahum, kami hiasi amal dia yang jahat tu nampak baik, sehingga tenggelam yang jahat, tak nampak dia jahat. Malah kesilapan dia pun dia rasa dia betul, orang lain yang salah. Wa hum bil akhirati humul akhsarun. Akhirnya mereka mereka ni hidup di dunia penuh dengan kesesatan. Dia rasa betul, dia betul. Orang lain salah. Dan orang yang ada ilmu tu pun tak betul. Dia tak belajar mana pun, tapi dia rasa dia lah betul. Wala'iyadzubillah. Kita beri ruang pada azan. Jadi satu ketika tuan-tuan turun Al-Quran, maka banyak mukjizat kepada Nabi melalui Al-Quran. Sehingga orang Quraisy kata, kalaulah betul-betul Al-Quran tu, ayat yang Muhammad baca tu betul, baik, benar, sudah pasti yang layak untuk dapat lebih awal adalah kami. Jadi dia anggap Quran yang Nabi baca tu tak betul lah.
cerita dongeng, cerita bohong tu dakwaan dakwah dia orang. Yang kalau benda tu manfaatnya banyak besar, pasti kami lebih awal dapat daripada Muhammad. Sebab apa? Sebab kami lah orang yang jaga tanah haram. Kami lah demikian, dia nampak baik dia. Ini Allah Taala sebut zayyana lahum a'malahum. Orang yang tak nak beriman pada hari akhirat, Allah hiasi amalan dia yang buruk tu dia nampak baik. Alhamdulillah. Dan itulah tanda juga bagi orang yang beriman pun kadang-kadang demikian. Dia namanya Islam, tapi dia nampak benda amalan dalam Islam tu semuanya tak betul. Yang tu tak betul, hukum tak betul, ini tak betul dan sebagainya. Dia nampak yang datang daripada sumber lain lah betul-betul dan sebagainya. Ini tanda Allah dah tutup pintu hidayah untuk dia. Hatinya telah kotor, gelap, dan tak mampu lagi dia nak menilai di antara baik dan buruk. Seolah tuan-tuan kita kalau masjid ni gelap pun padam. Mungkin saya jalan terlanggar kaca ni, masih tak nampak kan, langgar kamera, langgar sebagainya, tak nampak. Jadi macam itulah Allah Ta'ala sebut orang yang tak beriman ni dia dalam gelap, dia tergagau-gagau dalam kesesatan ni. Mungkin dia nak keluar pintu sana, tak tahu pergi sana kan, pergi tandas semuanya pasal gelap, tak nampak jalan. Itulah umpamanya. Dan dia rasa dia betul, dia rasa jalan dia lah betul. Itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala buat dalam Al-Quran. Ulaika alladhina lahum su'ul adab. Mereka itulah yang disediakan bagi mereka seburuk-buruk siksaan. Di mana kata ulama, seburuk-buruk siksaan di dunia lagi. Wa hum bil akhirati humul akhsarun. Di akhirat nanti lagilah mereka rugi, lebih teruk lagi kena daripada dunia. Dunia dah kena siksa dah, di akhirat lagi teruk. Bila siksaan, kita tengok orang-orang kafir ni mati biasa, cantik dia nampak kan, tak nampak siksa dia pun. Tak, tuan-tuan. Waktu terutama waktu roh dicabut dari badannya, itu satu siksaan yang sangat dahsyat di dunia ni. Itu kemuncak siksaan di dunia. Waktu mana roh dicabut dari badan mereka. Memang kita tak nampak. Kita nampak dia mungkin kalau katalah dia kan mati, tenang duduk di hospital tu, mati. Nampak tenang je, senang dia mati. Tak senang tu roh dia keluar. Jadi Allah Ta'ala sebut di dunia lagi dah kena azab dan seburuk-buruknya, di akhirat lagi dahsyat. Jadi di dunia ni terutama ketika saat kematian roh dikeluar dari badan mereka. Jadi Allah sebut innaka la tulaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Dengan sesungguhnya engkau wahai Muhammad yang diberikan kepada kamu Al-Quran itu adalah datangnya daripada Tuhan yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Jadi Allah datangkan kisah-kisah seperti biasalah, Allah datangkan contoh cerita-cerita para nabi yang terdahulu mendapat anugerah wahyu daripada Allah Ta'ala. Qala Musa, Allah datang dulu kisah Nabi Musa AS. Memang tuan-tuan, kisah Nabi Musa ni boleh kata hampir semua surah ada kisah Nabi Musa. Surah-surah Bani Syu'ara akan datang Qasas, surah-surah yang lain semua ada kisah Nabi Musa, dan banyak panjang lah tu kisah Nabi Musa. Kenapa? Diulang berkali-kali, kadang-kadang cerita yang sama kan, kadang-kadang bentuk cerita yang sama, cuma olahan ayat yang berbeza. Kenapa didatangkan kisah Nabi Musa berkali-kali banyak? Kerana yang pertamanya sebab penentang Nabi Muhammad yang paling kuat sekali di Madinah adalah orang Yahudi yang kononnya mereka anggap mereka lah orang pengikut Nabi Musa AS. Mereka orang yang beriman dengan Nabi Musa, taat perintah Nabi Musa. Jadi Allah datang kisah Nabi Musa. Bila kisah Nabi Musa daripada saluran sumber yang sebenar berbanding sumber mereka sumber yang palsu. Dia dah tokok tambah cerita Nabi Musa macam-macam dah kan? Kononnya Nabi Musa begitulah, begini dan sebagainya. Tapi Allah datangkan dari sumber yang asli, wahyu daripada Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Jadi akhirnya mereka tenggelam dengan sumber mereka yang palsu. Mereka kalah dengan sumber yang asli. Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu kisah Nabi Musa, sedangkan tak pernah ada dalam sejarah orang Arab pernah baca kisah Nabi-Nabi dulu, tak ada. Lepas tu digambarkan Al-Quran sendiri sebut orang Arab Quraisy ni, Allah Ta'ala sebut waqala alladhina la ya'lamun, berkata mereka yang tidak ada ilmu, yang tak tahu tentang kisah Nabi dulu kan. Jadi digambarkan orang Arab ni orang yang tak ada ilmu tentang Nabi-Nabi yang terdahulu. Yang ada ilmu hanya daripada sumber Yahudi dan Nasrani, dari kitab Taurat kononnya, Injil yang mereka pegang, tapi tak asli lagi dah. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad boleh cerita lebih detail daripada apa yang mereka dapat kan?
Sebab tu banyak Allah datangkan kisah Nabi Musa nak melemahkan kaum Yahudi yang kuat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semenjak Nabi duduk ada di Mekah lagi, orang Quraisy ni rujukan dia orang Yahudi. Dia pergi Madinah, dia tanya, betulkah Muhammad cakap macam ni? Muhammad cakap macam tu. Muhammad dakwah macam ni, Muhammad dakwah macam tu. Dan macam mana kami nak jerat Muhammad? Kau bagi poin-poin. Maka orang Yahudi pun bagilah soalan-soalan, kau balik tanya Muhammad soalan ni, soalan ni, soalan ni. Dia takkan boleh jawab sebab dia bohong. Kan? Tapi balik-balik Allah turunkan wahyu, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan cerita sehingga orang Quraisy tercengang. Orang Yahudi kata Muhammad tak boleh jawab, ni Muhammad boleh jawab. Betul tak betul? Dia pergi lagi tanya, Muhammad jawab macam ni. Jawapan yang kau tanya tu Muhammad jawab macam ni, begini cerita dia. Betul tak? Orang Yahudi dalaman dia tahu cerita Nabi Muhammad betul, tapi dia kata tak, dia bohong. Tak usah percayalah cakap dia. Kau pergi tanya yang lain pula. Begitulah umpamanya. Jadi semua sumber penentangan Nabi Muhammad datangnya daripada Yahudi. Sebab tu banyak cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa AS dan sebagainya. Wallahu alam, kan? Okey. Jadi kisah-kisah ni dah berulang. Antaranya disebut idh qala Musa li ahlihi, kisah Nabi Musa berjalan di tengah malam, inni anastu naran, aku nak mencari, sesungguhnya aku telah melihat api, unggulan api, aku akan bawakan berita dari situ kepada kamu dan aku akan bawakan unggun api itu daripadanya supaya kamu dapat memanaskan diri. Ketika Nabi Musa balik ke Mesir daripada kampung Madian setelah dia kahwin dengan anak Nabi Shu'aib AS namanya Safura, dia balik dan dalam perjalanan tu waktu malam gelap gulita, maka dia nampak unggun api di sana. Unggun api. Jadi Nabi Musa pun kata, kau tunggu sini, aku nak pergi unggun api itu, kita duduk kat sini. Bila dia pergi dekat, rupanya bukan unggun api, pokok tu bercahaya macam unggun api, macam obor api. Di situlah dapat seruan Allah Taala seru dia. Falamma jaa nuriya amburi kama fin nari man haulaha. Maka bila ia sampai ke tempat unggun api tadi, dia terdengarlah seruan, diberkatilah dengan melimpah-limpah keberkatan kepada orang yang berada dekat dengan api ini dan siapa yang ada di kawasan sekelilingnya. Maka maka maha sucilah Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi bumi itu dinamakan bumi yang penuh berkah kerana para nabi datang situ. Nabi Musa pernah situ, Nabi Muhammad juga lalu di situ. Di mana? Di Selanjung Sinai Mesir, tuan. Sebab tu jadi rebutan di situ. Orang Yahudi dulu menjajah situ. Zionis pernah jajah negara kawasan Sinai itu kerana Nabi kononnya dia mengaku itu hak dia sebab Nabi Musa pernah duduk di kawasan tersebut. Ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim. Seruan Allah Taala kata, wahai Musa, akulah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa an alqi 'asaq, dan diceritalah mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang pernah kita cerita dalam surah-surah yang sebelum ini, iaitu ulanya, tangan bercahaya dan sebagainya. Semua Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai bekalan dia untuk dia menyampaikan dakwah kepada Firaun. Wallahu taala alam, tuan. Itulah kaitan awal surah An-Nahl, insya-Allah kita sambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma razaqtana. يا عزيز يا غفور يا ارحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dancing on the beat.